Allahu 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 Allah. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita sama-sama pada malam ini bertemu kembali, dan seterusnya dapat sama-sama kita menyambung semula pelajaran kita. Pelajaran kita tu dalam bab ziarah kubur, dan mengetahuilah oleh orang yang mati itu dengan ziarah mereka itu wa ru'yatul lahum wa ru'yatuhumul lahum, dan melihatlah mereka lahum bagi mereka itu, yakni orang yang menziarahi akan dia. Jadi bab kita ni nak menyebut akan pertamanya ziarah kubur, yang kedua mengetahui orang yang mati itu dengan orang yang menziarahi akan mereka, dan melihatlah ahli kubur tadi akan orang yang menziarahi mereka. Jadi baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Ada tanda kat situ? Kana abid dunia. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan riwayat Ibnu Abid Dunya dan Baihaqi daripada Bashir bin Mansur, katanya, adalah seorang laki-laki rajin ia masuk kubur. Bukan masuk dalam kubur tu dah, mana masuk ke kubur, masuk menziarahi perkuburan. Seorang orang lelaki itu rajin sangat pergi ziarah kubur. Dan menghadirkan sembahyang atas jenazah. Dia ni kalau sebut ada orang mati, siapa semua, bukan nanti kena jepuk lah. Bunyi kata ada je orang mati, siapalah dia. Bunyi kata ada orang mati, siapalah dia. Pak kita ni pakai jepuk. Ni motor pek-pek. Assalamualaikum. Salam. Pukul 10 kan jepuk semayang dah. Kita pun tanya, siapa dia mati? Dia gong untuk nasi, nama Pak Lomak. Pak kita gitu. Kemudian orang kampung pula, orang muda-muda ni dah nak semayang orang mati. Hak tua, hak semayang orang mati ni hak balik Mekah dah. Sikit dia duduk situ. Bila balik Mekah tu punya kata ada orang mati, kat siapa lah dia. Ambil serban ukuk gitu kat pergi semayang orang mati. Sebab apa rupanya dia belajar semayang orang mati ni Mekah. Kampung lama ni tak semayang. Sebab yang jadi pandai tu gini, di Mekah tu tiap-tiap waktu tu ada semua orang mati. Mula-mula siapa tu dia bingung. Tekan Mekah kan, dia kata as-salatu 'alal mayyitati rahimakumullah. Dia paling ke guru, kenapa? Dia tanya, kenapa? Orang mati. Guru dia kata, Tok Bilal hak bawa dia tu nak khabar ada orang mati. Gitu deh. Lepas tu dia khabar suruh semayang lah tu. Gitu. Dia duduk cokor, dak mayang dak pandai. Pergi asal sekarang pula.
Dah ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bunyi pula. As-salatu 'alal mayyitati mayyiti wal tifli. Ada. Rahimakumullah. Bunyi panjang sikit. Dah tu ya kata mati juga tu. Dah. Cuma wat tifli tu ada budak seorang. Nah. Dia balik duk dia hotel tu menengung. Ambo tak pandai mayat orang mati dia kabur kata bila. Gini je dia kata mayat orang mati mudah mu bangun duk caca apa mu turuk lah. Mu turuk orang buat lagu mana. Dia pergi mengorek tu. Nah, dia cadang dah kali ni kena ayat tu aku bui lah ayat tu aku bui. Faham ngorek bunyi. As-salatu 'alal mayyiti rahimakumullah. Cak, dia bangun selalu. Cuma kata Allahu Akbar. Allahu Akbar 4 kali. Paisa kat arang ni makan nasi di hotel tanya Tok Bila. Tok Bila ada orang kata kenapa? Celah-celah tu kata kenapa? Dia kata bila kata mudah je. Hak pertama tu petihau. Yang kedua selawat. Yang ketiga baca doa. Ya senyap petihau dengan selawat ni ya senyap. Dah baca doa mana bila? Tu bila kata ginilah Allahumma fillahu. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudqalahu wa aghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqhi minal khataaya. Padang itu bila tak ingat panjang. Bila kata gini, kata Allah maafillahu saja ingat tak? Tu ingat dia berkata tu. Lepas tu pula filahu laki kan. Tu bila kata kalau perang lain bunyi lagu lain. Dan bunyi ke mana dia? Perang Allah maafillah. Dah nak tahu lagi dengan perang, dengar ya khabar tu lah. Dah tak faham lah muka cakap Arab. Tu bila tu ngaji lebih kurang, dia kata mengingat gini, kalau bunyi mayyiti tu laki, mayyitati perang. Nah, jadi kalau bunyi mayyitati tu muka tu Allah maafillah. Ada apa ayatnya boleh. Lepas tu Waktu lagi tu bila kata tak payah baca mulut saja. Sebab yang ketiga tak baca pun tak apa, dia sunat je baca tu. Nah. Apa nama ni? Yang kata kalau gitu tak apa. Tak apa. Jadi balik Mekah tu ya debodoh. Mana ada orang mati aku nak pergi semayang. Jadi dah lagi khusus dah ni. 40 hari lebih. Aling dia bak mayang mati. Baru kita tengok orang kampung hok tua-tua pergi semayang orang mati kebanyakan. Nah. Tapi hok Sik Gulung Bila ni tak payah pergi Mekah. Pandai belaka dah. Sebab dia belajar. Hok muda tak ada nak mayang orang mati, tak ada. Jarang-jarang muti mata jadi. Padahal semayang mayat tu semayang hok mudah sekali. Kerana sebabnya tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada iktidal, tak ada belaka-laka. Duk cegak. Nah, baik. Hak kita tadi seorang laki-lakinya dia rajin sangat atas diri dia tu menziarahi sembahyang akan jenazah. Maka apabila petang-petang tu berhenti ia pada pintu kubur, masuk petang kita cegak kat kubur, maka membaca ia anasallahu wa khasyatakum wa rahimallahu gharbatakum wa tajawazallahu an sayyiatikum
wa qabbalallahu hasanatikum. Tiada dilebihnya atasnya demikian itu kalimat. Tiada dilebihnya atas demikian itu kalimat itu. Maka kata laki-laki itu, maka berpetang-petang satu malam, maka aku berpaling kepada ahliku. Nah, setelah masuk petang, kemudian tiba waktu malam, dia berpaling kepada ahliku. Mana maksudnya, ada satu petang tu dia dah pergi ke lain. Dia dah pergilah kubur tu, dia pergi menziarahi ahli dia, keluarga dia. Nah, dan tiada aku datang akan kubur, maka antaraku tidur. Nah, sementara dia pergi ziarah tempat keluarga dia tu, dia pun tidurlah. Pada malam tu, tiba-tiba aku dengan beberapa makhluk yang amat banyak didatangi dalam tidur dia tu. Kelihatan makhluk yang banyak, ramai manusia. Datang mereka itu akan daku. Maka dialog dalam mimpinya bunyi, kataku, apa kamu? Nah, maksudnya, belah mana mu ni ramah-ramah ni, mari buat apa ramah-ramah ni? Nah, apa hajat kamu? Kata mereka itu, kami ahli kubur. Jadi orang ramah-ramah mari ni, dia kata mu nak tahu siapa dia ni, ahli kubur lah. Ramah-ramah mari ni. Kataku, apa yang mendatangkan kamu? Dan sebab apa mu mari sini? Nah, kata mereka itu, bahawasanya engkau sebenarnya adalah engkau adat akan kami daripadamu hadiah tak kala berpaling engkau kepada ahli. Nah, ahli engkau. Kataku, apa ia? Kata mereka itu, bahawasanya engkau mendoakan, engkau mendoa yang ada engkau membaca dengan dia. Nah, kataku, maka bahawasanya aku kembali bagi demikian itu, katanya, maka tiada aku tinggal akan dia kemudiannya. Jadi maksudnya gini, bila satu petang tu dia dah pergi, ahli kubur saat ni mari cari dia. Bila mari cari dia, dia kata, hey, pak mu ni siapa dia? Dia kata, ahli kubur ni, puak-puak ahli kubur. Dan sebab apa mari, ada hajat apa? Dia kata, selalu mu mari semua tempat aku dan berdoa. Tiba-tiba pada satu petang, maksudnya petang yang dia ada tu, dia dah pergi. Ya. Bila dia dah pergi, ahli kubur sana ni ramai-ramai pakat pergi cari dia. Dia cerita apa? Dia kata, selalu kamu mendatangi kami dan berdoa bagi kami. Nah, ini nak membuktikan kepada kita bahawasanya betul lah i'tiqad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyebut dalam salah satu daripada i'tiqad dia, du'aul ahya manfa'atul lil amwat. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dia sebut dalam kitab dia Parisai bagi sekalian mukallaf. Di antara i'tiqad Ahlul Sunnah wal Jamaahnya ialah doa orang yang hidup itu memberi manfaat kepada orang yang mati, dan wajib kita kena beriktikad lagu tu. Maka bila i'tikad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu, kita tahu buat apa? Doa lah. Sama-sama kau orang mati. Dan doa itu sampai kepada orang yang telah mati. Mudah kata doa yang paling biasa kita guna. Dan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sambung lagi, al ahya'i minhum. Sambung lagi, wal amwat. Dan doa itu lazim selalu dibaca.
menunjukkan bahawasanya doa orang yang hidup itu sampai kepada orang yang mati. Tapi orang mati yang disifatkan, atas sifat apa? Asas sifat muslimin. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Ujung di depan. Al mu'minin wal mu'minat. Atas sifat mukmin lelaki, mukmin perempuan. Al ahya'i minhum, yang hidup daripada mereka itu, wal amwat, dan yang telah mati. Jadi katuk bu habis cerita. Ada setengah mengatakan tak ada memberi manfaat apa, dia kata. Doa orang yang hidup pada orang mati memang tak sampai. Kerananya iza mata bna Adam in qata amalu illa min salas. Sedap dia mengaji, dia mengaji nuhalaka arak no. Dia dah baca hadis dak sebelah kita, sedap dia membaik. Al-ilmu yuntafa'u bih. Apa nama ni? Kemudian as-sadaqatun jariyah wa waladun salihun yad'ulah. Hanya 3 saja lah. Yang lain tak ada, memang tak sampai. Kita orang kapu, dia ustaz, orang lah dengar. Macam tu nak? Ya, memang tak sampai. Sedangkan berapa banyak daripada hadis-hadis yang menyebut bahawasanya doa orang yang hidup itu sampai kepada orang yang mati. Jadi tak ada kena serabut lah bagi kita deh. Cuma kalau atas sifat kita tak embuh teking orang, dia dah royak kata royak lah mu. Aku tahu dah. Ada dah dalam kitab-kitab ulama-ulama dulu memberitahu bahawasanya bahagian orang yang hidup kepada orang yang mati itu ada. Cuma nak atau nak tak boleh nak atau nak 12 butir nak atau sambal daging tak boleh tak boleh lah, bukan peseng dia. Dalam nu tak makan sambal daging dah. Kalau tak makan donak tak makan. Nak makan doa. Baik. Jadi faham kita di sini bahawasanya lah itulah kelebihan. Yang pertama, orang yang ziarah kubur. Yang kedua, kelebihan di atas orang yang mendoakan bagi orang yang mati. Maka di antara ahlul kasyaf, orang yang taqarrub, orang yang suci hatinya dan orang yang hampir berdapi dengan Allah SWT, Allah Ta'ala buka kepada mereka itu dan diceritakan kepada dalam kitab kita di sini. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Dan riwayat daripada Ibnu Abi Dunya lagi, dan Baihaqi daripada Al-Fadlul Mauqif Ibnul Mauqif, katanya tak kala mati bapakku. Jadi Al-Fadlu meriwayatkan, dia kata tak kala mati bapakku, terkejut aku, terkejut yang sangat. Maknanya terkejut aku akan sebagai terkejut yang amat sangat. Aku kejut sungguh bila bapak dia mati. Maka adalah aku datang akan kubur pada tiap-tiap hari. Al-Fadlu sani. Dia pergi kubur hari-hari pergi kubur. Kita pergi kubur raya je. Raya. Tu kat Jebel dah kubur dah. Baca Yasin hari raya. Kemudian setengah-setengah kampung tu hari raya Nang. Nak penuh atau kubur saya berakhir hari-hari dia kata dia datang. Kemudian maka aku taksirkan, yakni tiada aku pergi kepada kubur. Sehari itu akunya salah kata tak pergi. Maka aku lihat pada tidurku, dia tengok bapak dia dalam tidur dia. Maka berkata ia, hai anakku, apa yang melambatkan dikau daripadaku?
Apa yang lambat, maksudnya kelewatan, maksudnya mu tak mari itu sebab apa? Nah, kataku, dan bahawasanya engkau ketahui dengan datangku, katanya. Nah, dan bahawasanya engkau ketahui dengan datangku. Jadi mu tahu aku mari ni, mu tahu. Nah, katanya tiada engkau datang sekali melainkan kami ketahui akan dia. Maksudnya tiada engkau datang akan sekali, maksud tiap-tiap kali mu mari aku tahu, aku tengok. Nah, jadi kita sadar ni kalau kita pergi kubur ayah kita pun dia tengok kita. Weh, dia kata Zu ada mari dah. Dia kata ya mak mari dah tu. Dia kata mak mari hadiah molek-molek sajalah tu, mari tu. Dah wak mari dengan doanya, wak mari dengan baca Qurannya, wak mari dengan apa nama ni istighfarnya, wak mari dengan salawatnya, wak mari barang molek-molek saja. Dia pun dia tepuk duduk dalam nu sukanya. Kata ada orang mari. Dia duduk main duduk sekong situ sepas tahun, 2 tahun, lepas 2 tahun, 3 tahun, ada orang mari. Apa perasaannya? Dan kita sebenarnya sekali bila kita faham begini, kita kena ada rasa dalam diri kita pun, mustahak aku kena pergi ni. Lama dah aku nak pergi kubur ayah aku. Contohnya dah. Dan senyap datang engkau akan kami, maka kami sukalah dengan dikau. Bila mu mari kami suka sangat. Dan sukalah orang yang keliling aku dengan doa engkau. Bukan setakat aku je, kata bapa dia, hodok keliling kelalan, pakak suka habis. Suka. Dah. Maka katanya adalah aku datang akan dia kemudiannya amat banyak. Dah, aku datang akan dia kemudiannya amat banyak. Maksudnya amat banyak ni lepas pada hari tu gak, mana dia pergi semua. Dah. Jadi kita ayah kita tak hari royak tu jadi gitu deh. Ayah kita tak hari royak padang dengan amalan kita tu. Ni orang amalan orang-orang rapat-rapat dengan Tuhan. Tak mari sekali, mari royak selalu. Dah, baik. Sebab kita dari ni bila nak ziarah kubur banyak hal semua. Dodang dunia jadi makin pantas. Dunia makin cepat, kau cepat. Jadi masa tu sebenarnya kalau kita suka minit tu sama je kan. Dah daripada second tek 1 minit, lepas 1 minit 1 jam. Pusing jam 24 kali pusingan sehari semalam. Tula je. Tapi oleh kerana kita ni berada dalam kesibukan, sibuk sama, kalut sama, maka dirasakan perjalanan dunia tu macam kesikak-sikak je, kejap je. Baru ni anak dah masuk sekolah, bulan 1 ni, bulan 8 baru ni merdeka, ni bulan 9 berasa baru ke. Sebab apa? Perjalanan dunia tu jadi sekak. Jadi bila perjalanan dunia tu sekak, menasabah dengan sekak tu, Tuhan rasakan dalam diri manusia rasa cepat. Dah. Sebab orang dulu kalau nak makan gula, contohnya ada anak nak makan gula, anak keduri, 3 bulan tu prepare dah. 3 bulan. Dah, kalau baiki rumah lah. Habis-habis tak ada orang zaman dulu baiki rumah nak makan gula, cari kertas cini tau. Ingat lagi tu. Cari kertas cini, beli kanji masuk. Tepek dendeng yang pergi. Nak tutup dendeng buruk tu kan. Dia tepek hot tu. Enggak lepas tu kau apa nama ni, cari lembu, cari apa gitu. Lepas tu madah lah. Ni dungung ada pok pupumu 3 orang mu kena ingat. Di tokah nu ada ayah we mak teh mak jau. Lepas tu
Gi ala kenung dia kata di seberang pitasan tu ada 3 orang waris saja-saja. Dia nak pergi boleh pergi manggil tu situ 3 hari. 3 hari. Gak ala balik kata mu kena singgah lah di Pulau Kengga di mana-mana tu. Erek pulak basikal jalan kata erek kata jalan kata erek. Madah saja. Dah. Hari ni kena orang gula sorak 31 Ogos. Mudah doa. Hello. Saya 31 Ogos Kanopi. Kanopi. Mari kau gang Kanopi. Sekali dengan set catering apa? Mari. Dah. Gula nak makan berapa orang nak makan? Saya surat dalam 1,500. Maka ia tu kena cadang dalam 3,000 orang makan. Beres. Bayar. Bayar tak jumpa tuang. Masuk akaun saya. PT tak tengok. Transfer tu. Enggak lepas tu madah pula. Tarik. Forward. Sekali go. Piuk. Cuba bezakan perjalanan masa dulu dengan hari ni. Hak dulu dia kena prepare dalam masa 3 minggu ataupun sebulan. Hari ni sama sehari sesaat. Nah. Jadi kalau berasa dunia sekak pun sabar. Dulu nak mati kena pergi cabang 3 Ruana, kalau dia panggil telegram. Orang kampung panggil telegram. Telegram ni. Telegram. Orang kampung panggil telegram. Atau tu nak oleh ke menyapa kabur mati. Jadi benar sabarlah bahawasanya hari ni jadi orang nak pergi ziarah orang mati macam mana? Cuba kabur. Nak pergi ziarah kubur macam mana? Orang sibuk. Dah, laki puan kerja. Laki bini kerja. Anak gatal taska tadika. Dah, balik betul. Nak dah ada. Nah. Gak lepas tu malah anak tuition pula. Tuition. Dah. Atau tuition pula. Orang kata ada majlis juga ada ngaji. Ada. Ambil anak tuition. Atas alasan anak tuition sebutir itu maknanya hukum sangat longgar habis. Tak payah ngaji, tak payah dengar. Sebab anak tuition ni penting. Nah. Tak lepas jawab anak tuition esok-esok dalam kubur dia nak jawab mu dengan Tuhan. Sebab antara soalan kubur tu atau ke dok anak tuition. Antara soalan kubur tu. Sebab itulah tak boleh nak mari mengaji. Tak boleh nak mari dengar. Kena pergi atas anak tuition. Ya. Anak tu bukan tak cerdik juga. Ngaji Iqra' masuk 4 tu laju. Dah tapi dah bila dah masuk dah aja 4 aja 5 dah boleh lah. Sekolah nak pakar. Sekolah siang malam. Gelak-gelak bawa beg tu macam angka sawang. Buku tu macam angka sawang. Zaman Haji Zulkalah mula buku tulis tu nasi saja duk tepek arek di buku tulis. Nasi ada di buku tulis. Ngemimi goreng tu kapik itu. Macam angka sawang buk aja. Nah. Hodak biko je bakal tarik macam duk di airport tu kerak tarik budak gau. Banyaknya soalan kubur dalam tu. Jemaah deh. Nak khabar para petingnya benda tu di hari ni. Habis kisah itu. Petang ada kelas tambahan pulau. Dan ni nak UPS apa ni? Malang sekolah lagi. Pukul 10. Baru balik. Pukul 1. Dah balik rumah dah. Mak bawa sampai weh giata jengok luar pagar giata bekar. Di sekolah ni saat ni.
Nah, pasal apa? Inilah saat yang paling getir untuk masa depan anak-anak anda. Anak-anak anda. Malah ni munajat dengan Tuhan. Sebab apa? Supaya dilapangkan dada anak-anak kita untuk menjawab soalan periksa. Maka semuanya hajar. Penting sangat benda tu. Kalau mengapa kan? Cara tu lah kalau mengapa matan Jeremiah, matan Izi, matan apa gitu gini yang berasa budak aja nang tu capu boleh baca tafsir dah. Kalau hak agama buat gitu, bukan nak marah ke orang sekolah, dok nak khabar kita di hari ni ya jadi penting kepada benda tu jadi balik. Nah, habis dia berkat. Boleh keputusan sekolah tu sekolah ni atas situ atas ni. Habis pula seperekat. Nah, you tu you ni apa semua gitu ni. Kolej tu kolej. Habis seperekat. Nah, praktikal situ praktikal sini. Habis hak tu ayah senyum. Anak hamba boleh dah ya tu. Boleh di mana? Kena disabah. Ada apa dah dia kata pasal hilang lelah hak lama kena dah. Lepas tu dah demo bangah senang dah sikit dan ni lah. Ada sokmo dia kata atau bulan-bulan 300 dan bayar api. Bayar api. Gak bunyi khabar nak ada gudah je tu. Orang mana orang orang Sandakan. Jauh sangat ni benda tu. Jauh. Dah tak tengok lagi. Dah kenal lagi budak-budak pasal ke sama dia begitu je. Orang zaman lenih. Nikah lah, makan gula pula. Dah bila makan gula pula? Nikah. Nak buat rumah dah weh. Baru ni luluh dah pinjaman. Awak beli tanah, awak rumah dah pula. Kau macam kata nak awak beli dah tanah ni alik-alik gontok nasi ni tu nak buat pinjaman. Berapa ribu dah lah. Jadi dua sekelamin 400,000 tau. Lepas tu luluh dah tu. Kereta luluh dah. Gak hidupnya pakai bayar tu je. Bulan-bulan potong gaji, bulan-bulan potong gaji, bulan-bulan potong gaji, boleh anak pula musing rolling kehidupan gitu. Bawa molek nak beceng, baru nak habis bayar rumah. Tuang keok bunyi batuk dah. Maknanya macam-macam pasal nyakit dah sampai. Nah, kadang-kadang beceng tu bayar dah habis lagi. Dah habis lagi bayar. Umur dia baki banyak mana? Hak tu lah baru air betih mari surah. Tukar motor nak nayuh nampak duduk situ. Baru nak mari surah, baru nak mari belajar, baru nak mari ngaji. Rata rawa dah. Nudah dak lepas dah weh. Kita orang muda siapa situ tu tiang tu ni panjang tu baik baru nak mari belajar. Minta maaf sebut ketuk dengan kicik tu tukar tak tahu hak mana se baru nak mari ngaji. Dah masa mana mu nak ziarah kubur, mu nak tanya sikit. Kalau zaman learning dengan keadaan dunia dia hari ni, masa mana nak ziarah kubur? Masa mana nak ingat mati? Kritikal manusia di hari ni salah satu nak ingat mati itu je. Sebab apa? Dia sentiasa diburu oleh dunia dia. Alhamdulillah lah kawan puak-puak kita ni. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang ingat kemati belaka. Orang mari sini orang ingat kemati belaka. Hak ada luar tu
duk masa ni duk patah. Dah duk patah ni bawa motor sorang masuk parking. Motor hop besar, kuasa besar. Ada jenis Ducati, ada jenis Harley Davidson, parking. Duk nengok, duk tengok ke besi dia tu. Lo, kat ni bawa tu buruk. Wuh, apa? Zak masuk parking. Nengok sini. Sak rokok pas putung. Masih mana nak pergi surah? Lah, kelak macam-macam kelak. Kelak tu ada Viva tu. Ada kelak. Dah? CVT kata apa ni? Ada di belakang. Kelak Viva Terengganu. Tubik mana ni? Tubik. Jujur duduk susung ke kereta Viva tu. Kat batu duduk pakak kelih. Lepas tu pukul sebelah balik. Kita heran masa sedih tu tak ada kelak pula ni. Masa sedih tu tak ada kelak tau. Ada kelak masa sedih, kelak BMW dia. Rendah-rendah ni hok mepeh ni je nampak hok lebih ingat. Lebih. Nah. Supaya dia kereta je berperhati dia kereta. Apa yang perhati? Kalau itu adalah University Sign. Lepas tu Unimas. Balik belakang kereta. Cuba kabar kereta kenapa hak jenis gitu? Kebanyakan lah kalau berhati. Myvi, Viva, lepas tu Proton. BMW ada tau. University Kebangsaan. Ada tak? Ada. Mesti tak mesti? Tak ada. Hak mepeh ni je nampak gong Dah apa suka merhati tengok. Kata hak jenis sohor sangatlah. Mahal bukan ngutuk. Kau kata wak ngutuk dia. Kadang hari ni cuba tengok dunia gitulah. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Balik semula kita saat ni. Jadinya ahli-ahli kubur saat ni pakak-pakak suka habis. Bukan setakat ayah dia saja, hak lain habis pakak-pakak suka. Dan sukalah orang yang dikeliling engkau dengan doa engkau, maka katanya adalah aku datang akan dia. Kemudiannya amat banyak. Lepas tu aku dak emih lah maksudnya mari sama. Dan riwayat Baihaqi daripada Abi Darda, Hashim bin Muhammad katanya, aku dengar seorang laki-laki daripada ahlul ilmi. Maknanya dia dengar perkataan daripada seorang yang berilmu, orang alim. Orang alim itu kata mana? Berkata ia bahawasanya adalah ia ziarah akan kubur bapaknya. Maka berpanjangan atasnya yang demikian itu. Nah, maka kataku, aku ziarah akan tanah. Kataku, maka kataku aku ziarah akan tanah. Maka dilihatnya akan daku pada tidurku. Dia tengok dalam tidur dia. Maka berkata ia, hai anakku, apa bagimu? Dah. Tiada engkau berbuat seperti yang barang yang ada engkau perbuat. Maksudnya, sebab apa kamu ni mu tak buatlah sebagaimana hak buat selama ni. Maka berkata aku ziarah akan tanah. Maka katanya jangan engkau perbuat hai anakku. Maksudnya dia pergi tempat lain, dia tak pergi kubur gitu. Dah. Maka demi Allah sebenarnya adalah engkau tak kala melihat akan daku, maka menyukakan dengan daku segala jiranku. Dan sebenarnya adalah engkau apabila berpaling, sentiasa aku melihat hingga engkau masuk akan kufur. Dah. Maknanya apabila mu tak mari, dah, maka dia kata
Hak mu mari, hak terik dulu. Bila mu mari, aku tengok mu. Dan ahli-ahli jiran-jiran aku pakat tengok belaka, sehingga engkau berpaling. Mu balik tu jalan kaki, jalan sayu-sayu. Ahli kubur saat ni, dia tengok sampailah ia masuk ke tanah kufur. Bakali jarak yang begitu jauh lah. Siapa gitu dia boleh tengok. Tak, pasal ahli kubur tu dia keadaan alam dia lain seperti alam yang kita ada. Tak, kalau kita hari ni nak tengok satu benda, nak tengok luar tu tak nampak dah kan. Sakok dinding, sakok apa gitu kan. Maka cara ahli kubur lain cara penglihatan. Dia boleh tengok. Baik. Dan riwayat Baihaqi daripada Uthman daripada Saudah, dan adalah ibunya daripada Abidat. Uthman bin Saudah menceritakan, Baihaqi menceritakan ibu Uthman ni daripada Abidat. Abidat ni maknanya orang-orang ahli ibadah. Dia sebut, kalau lelaki dia panggil abid ataupun ubad ataupun abid. Hak puan abidat, mana ahli ibadat. Dan adalah namanya rahibah. Katanya tak kala ia mati ia. Nah, aku datang akan dia pada tiap-tiap Jumaat. Hari Jumaat mari, hari Jumaat mari. Maka aku minta doa baginya, dan aku minta ampun baginya dan bagi ahli kubur. Katanya, maka aku lihat akan dia pada tidurku pada satu malam. Nah, jadi Uthman ni dia tengok akan ibu dia pada satu malam. Maka kataku, hai ibuku. Dialog dia dalam mimpi dia tu, dia kata, hai ibuku, betapa engkau. Maksud betapa engkau ni, macam mana keadaan sekarang, mok lagu mana lah ni. Dah. Maka berkata, hai anakku, bahawasanya mati itu senyap sangat kekeruhan. Dah, maksud kekeruhan tu apa nama ni, dibandingkan bandingannya daripada pihak kepayahannya, kesukarannya. Dah, tu kekeruhan. Dan aku dengan hamdallah dalam barzah. Nah, aku ni berada dalam hamdallah, yakni memuji-muji Allah di dalam barzah, yang kepujian dihampir padanya ar-raihan. Kata ibu dia, aku duduk dalam darjah orang-orang yang kepujian dihampar, tu bukan dihampir dia, dihampar daripadanya ar-raihan. Nah, sejenis apa nama ni, nikmat yang di dalam kubur yang begitu hebat, namanya ar-raihan. Nah, ar-raihan setengah katanya didatangkan angin-angin hak yang nyaman, ketika macam kita ekong lah, mana gitu deh. Nah, dan dibantalkan padanya daripada sundus dan istibrak, daripada sulaman apa nama ni, sundus istibrak ni maknanya daripada sutera-sutera yang lembut-lembut. Nah, maka kataku, adalah bagimu hajat. Kataku, adakah bagimu hajat wahai ibu? Ibu ada hajat apa dalam mimpi dia tu? Maka katanya, bahkan ibu dia kata, ya, berhajat, ada hajat. Maka kataku, apa ia? Hajat apa tu mak weh? Katanya, jangan engkau tinggalkan barang apa yang diperbuat daripada ziarah akan kami dan doa bagi kami. Mak dia boleh berbuah dalam masa tidur saat ni, dalam keadaan dia berada dalam raihan, dibantalkan dengan sundus dan istibrak tu. Dia tanya mak dia, lagu mana mak? Ada hajat apa lagi? Mak berajak ke tak lagi? Dalam keadaan dia gitu nikmat tu, dalam keadaan hamdallah tadi, mendapat kepujian daripada Allah tu. Kata ibu dia, bahkan dia sangat berajak. Apa hajatnya? Kata ibu dia, kau jangan berhentilah daripada amalan kau tadi. Apa dia? Selalu menziarah dan berdoa bagi kami. Maka bahawasanya kami jinak
dengan datang kamu pada hari Jumaat. Maksudnya dia bila dia datang hari Jumaat, dia menziarahi akan ibu dia berada dalam keadaan ketenangan. Bila tu? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Tak. Apabila berhadap engkau daripada ahli engkau, pada ahli engkau ziarah, maka dikata bagiku, hai rahibah, senyata telah berhadap daripada ahli engkau ziarah, maka suka aku dan sukalah yang demikian itu orang yang dikelilingku daripadanya. Maksudnya engkau selalu datang kepada ahlimu. Maksud ahli itu mak dia lah. Dan bila engkau mendatangkan ahlimu itu, sukalah ahlimu. Jadi kalau macam kita kau, ahli kita siapa? Ada mak kita, ada pak saudara kita, ada ayah kita, pakak-pakak suka. Dia hok keliling kelalang dia orang lain tu pakak suka belaka. Orang lain boleh tupang kata. Itu kehebatan atau kelebihan apabila kita menziarahi kubur. Qala al-muallif rahimahullahu taala tanbihun. Dan bracket dia bubuh tanbih dengan makna ai haza tanbih, ini suatu peringatan. Apa benda tanbih tu? Jadi kalau baca kitab Jawi ke kitab apa, kalau sebut tanbih tu, makna dia nak khabar satu perkara yang begitu penting, hak dia nak royak, dia panggil tanbih. Tanbihun, kata Subki, dikembalikan roh kepada jasad di dalam kubur itu pada kaul yang sahih. Jadi rekah habis dah hak tadi tentang ahwal orang yang ziarah kubur dengan orang yang dalam kubur. Ini suatu penjagaan yang lain. As-Subki menyebut dikembalikan roh kepada jasad di dalam kubur itu pada kaul yang sahih. Kaul yang sahih mengatakan bahawa bila mati, roh cabut, kemudian roh tadi dihantar balik kepada tuan dia dalam kubur. Baik. Pada kaul yang sahih bagi sekalian orang yang mati. Istimewa pula syuhada. Maksudnya lebih-lebih lagi orang yang mati syahid. Dan senyap pada tilik itu, pada berkekalan pada badannya. Kata As-Subki, orang yang mati syahid ni, dia roh dia ni dak akak wagi dak berkekalan duduk di jasad dia. Dan pada bahawasanya badan itu jadilah hidup ia seperti hidup di dalam dunia atau hidup dengan ketiadaan badan. Jadi orang yang mati syahid itu hidup dia tu seperti orang yang hidup dalam dunia ni. Sebab itulah kalau kita tengok orang mati syahid, lebih-lebih lagi ni kita tengok dalam dalam laman-laman sosial tu kan, orang yang selalu posting gambar-gambar hak di Palestin tu kan, antaranya tentera Al-Qassam bersebuah bawah ni, saya tengok gambar tu senyum, bukan senyum gitu tak, pasal senyum tu mewek tu, mak nampak macam senyum dia tu senyum. Sebab itulah cerita senyum ni ada sebut dalam Quran. Orang mati tu kan ada sebut dalam Quran cerita dia. Dan pada hadis yang begitu masyhur menyebutnya bahawasanya Jibril alaihissalam itu mempunyai 12 sayap. 12 sayap dia. Maka apabila orang nak mati, apabila nyawa sampai di halqum tadi, Jibril itu waktu biksa sayap dia. Waktu bik satu antara 12 sayap tu, kalau ahli suada, ahli kebajikan, sayap dia tu bik belah kanan. Satu. Dan di atas sayap dia tu akan nampak segala nikmat-nikmat syurga dengan anak-anak bidadari dengan apa tu. Bila nyawa duduk di halqum, maka orang tu pun tengoklah. Jadi orang tengok benda suka kan, orang tengok benda suka.
Kita tengok nasi dagang tu kedah deh. Apa-apa kau la ilaha illallah. Oh, si dagang. Allah sedar. Tak ada orang masak gitu dak ada. Tengok nasi dagang tu sedap. Bila lapar perut kan. Ni orang nak mati lah keadaan sakaratul maut tu tunjuk. Tu lah. Sebab tu ada orang mati muka manis. Manis muka dia dah nampak. Steady gitu. Dah kalau para syuhada ni, kalau boleh tak mau mati buat dia. Tak mau mati nak hidup semula. Boleh ditanya oleh malaikat apa benda yang mau nak. Wahai ahli syuhada, dia kata aku nak hidup semula. Aku nak hidup semula, aku nak pergi perang. Nah, pada aku nak mati, aku nak hidup pula, aku nak pergi perang. Apabila ditanya orang ahli syuhada. Dah, perang lawan apa? Lawan kafir lah. Dah, orang menentang agama Islam. Nah, jadi bila kita sebut benda-benda syuhada, sahih ni, kalau negara kita kalau banyak doa dia jadi lagu lain. Dia jadi sensitivity kaum. Sebab apa ni ekstrim. Amerika tu kata ekstrim. Amerika tu kata apa benda lagi? Teroris peganah. Amerika kata benda lagi. Palampau. Amerika kata apa lagi? Mana? Kaedah. Jadi tunggu Amerika belaka. Bila Amerika kata gitu belaka. Mau fakak ijma' puak-puak dia bila tu di Amerika anu kata pelampau. Nah, jadi dia nak kecek bab-bab sahih, bab-bab pun boleh kecek lah. Kalau pergi Medan dia hak sungguh sebenar dia ada. Orang syahid mati di Palestin lebih kurang 2000 lebih dah. 2000. Nak cerita satu kelebihan karamah yang Allah Ta'ala beri. Dah masa berlaku perang ni kat 60 hari lebih kan. Apa nama ni, lebih kurang 2000 lebih dah mati. Dalam hal tu hak beranak 4000 orang. Orang Palestin jumlah kelahiran dia 4000. 4000 tu banyak lelaki belaka. Banyak lelaki. Tu Allah Ta'ala nak. Dah lama dah Yahudi tu nak mampu tau. Susah lah. Cuma gugu dia tu dia bakal pujuk suruh damai apa. Mula katanya Israel tu zalim tutup pintu Rafah apa sebab. Ingat tak Ismail Haniyeh dia bucakkan apa ni? Ismail Haniyeh kata kita tak perlu, tak harap dah, tak payah buka tak apa pintu Rafah tu. Kami tidak mengharapkan pintu Rafah itu dibuka kerana kami telah dibuka oleh Allah pintu-pintu langit. Tu dia tengok pemimpin Islam lagu mana dia kecek. Kita ni duk serabut nak main tukar je. Duk cara baru duk kelak, duk baru anak tukar baru. Tu dah suk je lah. Cara anak tukar. Malam ni saya tak tidur, duk baca anak baca tukar. Tak tidur baca. Rupanya ada kisah. Ni nak kisah sekian nak berhenti lah. Pada kisah ni nak berhenti lah. Dia tak kala Nabi Musa ni lepas daripada dia dihambak, dihalau oleh Fir'aun, Allah Ta'ala beri karamah apa nama ni, ambil tukak bedah atas Laut Merah tu terbuka. Jadi Nabi Musa dengan kaum dia ni pakak turut. Jadi Fir'aun hambak balik belakang. Kebetulannya kuda yang Nabi Musa bawa tu tina. Kuda Fir'aun jatuh. Jadi hak kuda dia duduk tengok punggung tina kau laju.
Nabi Musa gedebang sekali tu buka. Masuk Nabi Musa dengan Bani Israel. Lepas kolek sana Nabi Musa ambil tukar dia gedebang sekali lagi. Mampu kerah habis buat Fir'aun. Kisah situ. Tak sampai lagi bak nukor kisah tu. Berjalanlah pula. Berjalan Allah Ta'ala balakan kepada Musa dan Bani Israel sesak. Yatihu nafil ardi 40 sana. Sesak di padang teh tu 40 tahun. Sesak tengah padang pasir. Dah bila sesak tengah padang pasir, duduk tengah bahan, nak makan lah, nak makan, nak minum, nak apa. Jadi Bani Israel dah haruklah ke Musa. Wahai Musa, mintalah dengan Tuhanmu tu. Mintalah dengan Allah. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Buat turunlah makanan daripada langit. Bukan suruh ginau kan? Bukan suruh tanam sayur, tanam apa dah. Suruh Musa berdoa dengan Tuhan, buat turun makanan daripada langit. Nabi Musa berdoa, turun sungguh. Wa anzalna alaihi wa zallalna alaikumul ghama ma wa anzalna alaikumu almanna wassalwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wala wa ma zalamuna. Sambungnya tu mudah ingat. Kisah situ. Maka wa turunlah persatu hak nikmat Tuhan beri, zallalna alaikumul ghamam. Dinaungkan ke atas mereka itu al-ghamam, awan. Duk buah awan. Dia boleh duk buah awan teduh. Kemudian diturunkan kepada mereka itu al-manna wassalwa. Al-manna tu khilaf ulama. Kata setengahnya satu jenis makanan yang bila dia makan mempunyai kandungan protein yang begitu hebat. Satu jenis getah pahu. Kata setengah ulama'nya air madu. As-salwa, kebanyakan muafakat mengatakan burung apa nama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, burung puyuh. Ada orang Melayu kata burung sita. Tapi nak sabar juga kalau burung sita dah. Kau jadi orang ngajuk sita. Yang krek kuak. Bukan sek lah. Krek kuak. Yang mari di mana burung sita? Tak tahu mai dok gedebu jatuh. Macam suap-suap ayam tu. Kalau orang ngajuk sita, terjun dah. Orang kata burung sita ni duduk atas langit. Dia dah terbang. Kerajin tengok burung sita dia umi-umi balas aje. Dia umi-umi bulu atau burung sita ada je tengok. Tak ada. Kalau orang ngajuk sita kat terjun kat atas debub. Orang Melayu terjemah burung sita. Jadinya satu makanan yang sedap. Jadi dah bila makan esok anak madu. Waktu burung sita, madu burung katanya dalam tafsir sebut petang-petang mariah burung sita tu. Burung tu mariah. Igak pakat makan lah. Jadi ngah lama duk makan madu. Ni pakat berkacek pun dia. Kita ni je kata duk main air madu burung. Air madu burung. Hak tula aja. Hak tula. Bila hak tula dia pakai iwak akar lah buat dia. Bani Israel ni saya nak khabar tuan-tuan. Dia iwak akar. Bila dia iwak akar, dia kata gini, kacak dengan Musa lah minta tukar. Tu yang tu big point tukar tu. Minta tukar. Tukar dengan apa? Apa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dak mahari ayat tu. Tuhan tanya. Dan benda minta tukar ni suruh Nabi Musa berdoa dengan Tuhan, suruh tukar.
Jadi Tuhan jawab, Tuhan kata, qala atastabdilu nalladhi huwa adna billadhi huwa khair. Tuhan ni wak mari hamzah istifham so sirah ta'ajub, mu nak tukar? Maksudnya gitu. Mu nak tukar satu benda hak yang apa nak hak kurang pekat mu minta tu benda-benda hak jenis apa nama ni, mutu dia kurang, kualiti dia kurang. Dah. Allazi huwa adna bi khair, mu minta hak kamal bi khair dengan hak yang tu lebih baik. Hamba tak dok kata ke Selangor, hamba ceritalah dalam kitab dalam Al-Quran. Orang Selangor kau pandai dia lah, hamba tak boleh capo. Nah, hamba tak boleh capo sikit. Nah, kan dia kata hamba komen hal politik Selangor. Tak ada, hamba nak cerita dalam Al-Quran. Jadi bila gitu minta apa? Allah komang sangat minta hak mintanya wafu miha wa adasiha wa basoliha. Minta Musa minta lah Tuhan tukar dengan apa benda? Tukar dengan adasiha, kacang adas. Kacang adas ni hak awak cicah tu cana tu. Kacang dah tu. Tu kacang adas. Wafumiha tu kacang po. Kacang po ni pak kita mudah kelih tak tahu. Kalau pergi Mekah orang roti orang cocong dalam tu kan. Ya ada kuah dia tu, kita beli tu kuah kacang po tu. Lepas tu basoliha minta bawang. Nak makan bawang. Tu nak kabar Bani Israel. Jadi skrip-skrip dan watak-watak ada belaka situ, belaka dah. Fir'aun pun ada, Nabi Musa pun ada, benda lagi Bani Israel pun ada, hak watak bawang pun ada, watak nukar pun ada belaka. Waktu kira mari diri lah nak khabar ke tuan-tuan, nak khabar pasal manusia, nak rajin buah hati. Dah Islam tu molek dah. Islam tu comel dah. Comel pada Allah. Tapi tak mahu ke Islam, nak ke kafir. Nak ke tolong apa panggil? Lebih pada tolong bangun. Islam ni comel siap, kabrosai apa semua. Nak ikut ke kafir. Dah. Allazi huwa adna bi khair. Minta yang ambil hak komang. Nukar dengan hak molek. Cedik ke bodoh. Orang panggil apa? Pak Kaduk. Kalau cerita tu cerita Pak Kaduk. Dia nak belaga ayam tak ada arah apa ni? Apa nak tetap hari apa sebut dah baju tak ada. Suruh baju ketah. Suruh bini buat baju ketah. Baju. Ni cerita tukar kau. Cerita tukar. Wei, hari tetap molek nak belaga ayam apa sebut tu gini. Raja pun tengok ayam Pak Kaduk. Raja ambil ayam Pak Kaduk, tengok susu, tengok bawa tengah susu. Ayam ni dak lari tikang ni. Ni gitulah. Tengok ngos isi mulai. Dah. Raja pun tengok ayam ni. Allah ayam ni. Lawan ayam Pak Kaduk Allah. Dah. Jadinya kita nak jadi cerita lucu. Kita tukar ni, cerita tukar. Raja pergi kat Pak Kaduk. Raja kata Pak Kaduk, ginilah hari ni better rasa berkenan dengan yang Pak Kaduk. Kita tukar dua. Kalau Pak Kaduk ni jadi berangai. Raja minta tukar. Tak ada apa, ambil tuan aku, ambil dah. Kalau tuan aku nak tukar, suka sangat boleh ayam tuan aku. Boleh nukar. Bukan ambil cerita suruh pelaga ayam. Pelaga molek. Dah. Ayam raja pun siuf naik. Ayam Pak Kaduk elok. Muak, pauk, tikang. Koleh ayam raja tu. Jadi dalam masa sekejap dia tukar tu, dia dah ingat. Sedap tengok ayam dia belaga tu. Dia duk berasa ayam, dia duk teringat ke dia tukar ayam raja. Bila duk tengok, dia tengok ayam dia pakoh ayam raja tu
bau Allah kena dah. Dia kata kena dah suka angnya pak kaduk ya sorok pakai baju ketah. Cari habis baju ketah lanyang boge. Pak kaduk. Ni cerita tukar. Hak ni kita tengok lagu mana. Nah, hak tukar ni lagu mana kita tengok. Jadi pak kaduk ke tau? Tahu? Dia katakan cerita pak kaduk, dia kata ada pepatah dia. Nasib pak kaduk, ayam menang kampung tergadai. Tak taruhnya taruh apa? Taruh kampung. Kita tengok ni nasib pak kaduk tau. Kita tengok ni negeri tergadai ke tak? Kita tengok. Hamba tak mau komen pasal politik, bukan hamba ahli politik. Tapi nak cerita dua benda. Hak satu Bani Israel cerita tukar juga. Yang kedua pak kaduk cerita tukar juga. Kita tengok. Kita tengok. Nah, saya tak komen dan tidak perlu pada mana-mana pasal benda ni sensitif. Sebab saya bukan ahli politik, bukan orang yang nak buat analisis politik. Tapi saya boleh cerita tukar saja. Jadi insya-Allah lah dah boleh dengar cerita tukar lah ni dah. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Jadi kita tu aja hamba dah agak panjang dak orang. Kita balik semula pak tambih tu kita berhenti situ. Qala al-muallif rahimahullahu taala tambihun wallahu ta'ala alam.